Alright. So kita nak tengok contoh yang pertama. Muka surat 245. Sekiranya diberi kepada kamu tadi shilling dengan dadu. Kali ini diberi kepada kamu situasi 5 keping kad. Kamu ada 5 keping kad. Okey, yang dilabel dengan huruf T, E, K, U dan juga N. So kamu ada 5 keping kad dekat sini yang dimasukkan di dalam sebuah kotak. Okey, kita nak tengok. So kamu ada sebuah kotak dekat sini dan kamu ada 5 keping kad. Alright. So kamu ada 5 keping kad yang dimasukkan ke dalam satu kotak. Kemudian 2 keping kad. So kamu tengok betul-betul cikgu dah highlight dekat situ. 2 keping kad dikeluarkan. Okay, 2 keping kad dikeluarkan secara rawak satu demi satu. Bukan kedua-dua kad itu dikeluarkan serentak. Okey, tadi serentak. So kali ini kad kamu ini akan dikeluarkan sebanyak 2 keping dan ianya dikeluarkan satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, apa yang kita nak maksudkan dengan tanpa pemulangan? Kita nak tengoklah dahulu apakah yang cikgu sediakan untuk kad tekun ini, TEKUN ini. So kamu ada 5 keping kad di dalam sebuah kotak. So 2 keping kad dikeluarkan secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, sekiranya kamu ada 5 keping kad ini dan ianya dikeluarkan, bermaksud mungkin kamu ambil ataupun mungkin kamu dapat untuk mengeluarkan kad yang berlabel huruf T. So kalau kamu letak 5-5 ni dalam kotak, so mungkin kamu dah gagau-gagau dekat dalam tu. So kamu keluarkan cabutan yang pertama. Okey, kita nak ambil 2 keping dekat sini. So cabutan yang pertama mungkin kamu dapat huruf T sebagai permulaan. Okey, so T kamu tu dah tak ada dalam tu. Itu yang dikabarkan ataupun diperkatakan sebagai tanpa pemulangan. Bermaksud kamu dah buat keluar T, kamu dah dapatkan huruf T dan T kamu itu tidak dipulangkan semula ke dalam kotak. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tanpa pemulangan. Okey, so boleh faham So kamu, kita ulang sekali lagi. Okey, so kamu ada 5 keping kad, kamu dah keluarkan kad yang pertama iaitu T, katakanlah kamu dapat huruf T sebagai permulaan. So T kamu itu telah pun tiada di dalam kotak sebab dia adalah tanpa permulangan. So boleh jadi kad yang kedua. Kenapa kita nak ambil kad yang kedua? Sebab kita perlukan 2 keping yang diambil satu demi satu. So T dah bawa keluar, T dah tak ada. So kita ambil yang kali kedua, mungkin kamu dapat huruf E. Sebab mungkin huruf E, mungkin huruf K, mungkin huruf U, mungkin huruf N. Ataupun kita sebut sebagai barangkali huruf E, barangkali huruf K, barangkali huruf U ataupun barangkali huruf N. So bermaksud dekat sini kamu dah ada 2 keping kad. Yang pertama iaitu kad T dan juga E. So kita nak menulis ruang sampel. So itulah dia ruang sampel kamu yang pertama. Bermaksud kamu dah keluarkan huruf T, T kamu telah pun tiada. So kita nak keluarkan kad yang kedua, mungkin dapat huruf E. So itu adalah 2 keping kad yang kamu berjaya keluarkan untuk kesudahan yang pertama. Okay, tak faham boleh tanya Kalau tidak memang cikgu akan teruskan je sebab pada cikgu bab ini mudah. Pada cikgu lah, pada kamu mungkin sesuatu yang baru. Dan yang seterusnya, TE kamu dah jumpa untuk kesudahan yang pertama. So kita nak cari yang kedua. So kita nak kembali semula kepada 5 keping kad sebab kamu nak buat cabutan yang kedua. So mungkin kamu buat cabutan yang kedua, kamu akan dapat T lagi sekali. So kita kembali kepada kad yang penuh. Sebab tadi kamu dah ada TE sebagai permulaan kesudahan. So kamu kembalikan semula T sebab kita nak buat ulang balik semula. So kamu buat cabutan kedua, mungkin dapat huruf T lagi sekali. So bermaksud T kamu dah tak ada dekat dalam tu. Okey, dan cabutan kedua mungkin kamu dapat huruf K. Bermaksud kamu ada kesudahan T, K. So dia macam tu. Dan proses itu sebenarnya berulang. Okey, dia berulang. So kembalikan semula, 5 kad balik, kemudian keluarkan, dapat T lagi sekali. Mungkin kali ni, kali kedua kamu dapat huruf U. So kamu akan ada TU, kemudian kamu ada TN.
So habis mungkin cambutan yang pertama kamu dapat E pula dekat situ. So kamu ada ET, kemudian EK, EU dan juga EN. So last sekali inilah kesemua kamu punya ruang sampel. Okey, ruang sampel yang ada sekiranya kamu buat uh, cabutan dekat sini, 5 keping kad dekat sini yang diambil secara 2 keping, satu demi satu tanpa pemulangan. So inilah ruang sampel, inilah peristiwa kesudahan yang akan kamu terima, yang akan kamu dapat sekiranya kamu buatlah apa yang disebut dekat sini. Okey, so kamu ada berapa dekat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ruang sampel. So mungkin kalau kamu tengok dekat sini, nak keluarkan satu persatu pening. Okey, mungkin ada murid dia boleh tengok daripada kad dekat sini, dia terus boleh tulis ruang sampel, tak ada masalah. Mungkin ada cara dia perlu guna cara jadual. Ada yang mungkin nak guna cara gambar rajah pokok. Tak apa, cikgu akan ajar ke semua cara yang mungkin senang, kamu pilihlah sendiri. Apa yang cikgu nak terangkan dekat sini, macam mana boleh dapat TE, TK daripada yang gambar tadilah. Dan kalau ikutkan, so bilangan kamu adalah 20. So macam mana dia boleh jadi 20? Sebab kalau kamu tengok yang pertama, okey, yang pertama tadi asalnya kamu ada 5 keping kad. Okey, asalnya kamu ada 5 keping kad. Dan kedua, kamu dah jadi 4 keping kad. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia adalah tanpa pemulangan. Kamu dah buat keluar satu keping kad, kemudian kad yang tinggal di dalam tu adalah 4 lah. So sebab tu kamu asalnya ada 5. Kemudian kamu darablah dengan 4. Sebab kad itu tidak dikembalikan, bermaksud dia akan kurang 1. Asal 5, kemudian dia jadi 4. So 5 darab 4 itulah 20. So 20 lah ruang sampel yang ada untuk hari ini, untuk soalan TEKUN ini. So ada apa-apa nak tanya dulu? Okay, so cikgu dah record video ni. Seperti biasa nanti cikgu akan upload di dalam cikgu punya YouTube. Okay, untuk kamu ulang dan ulang dan ulang untuk tengok. Okay, dan sekiranya tiada sebarang soalan, kita akan teruskan dengan kaedah jadual. So tadi kamu nak guna pergerakan ni. So ni, ada budak dia senang nak tengok guna pergerakan ni. Ada murid mungkin dia pening nak tengok pergerakan, dia nak senaraikan ruang sampel. So cikgu memberi laluan ataupun memberi cara yang lain, iaitu menggunakan kaedah jadual. So kalau kamu tengok dekat sini, kamu masih ada pemilihan yang pertama, iaitu 5 keping kad. Dan yang bawah, yang tegak ini adalah pemilihan pertama, dan yang melentang ini adalah pemilihan kedua. So kalau kamu tengok kenapa dia ada hitam-hitam dekat sini, sebab kamu tidak akan mungkin ada TT. Sebab yang kedua ini adalah TE. So kita akan baca melentang dahulu. Okay, kita akan baca daripada sebelah melentang, kemudian barulah kita baca menegak. Sebab ini adalah pemilihan pertama. Okay, kita akan jumpa pemilihan pertama. So ini adalah pemilihan kedua. So kita akan jumpa TE. Sebab itulah kamu tiada TT kerana kad kamu tidak dikembalikan. Bermaksud kamu tak akan dapat T kemudian T lagi sekali. Begitu juga dengan E. Kamu tak akan dapat cambutan pertama E, cambutan kedua E. Sebab E kamu tidak dikembalikan. Mana mungkin kamu akan dapat E. Begitu juga dengan K dan juga K. Begitu juga dengan U. Begitu juga dengan NN. So apa yang kamu ada adalah yang pertama TE. Kita akan baca pemilihan pertama dan pemilihan kedua. Mungkin kaedah jadual ini lebih senang kamu nak tengok. So kamu ada TK, pemilihan pertama T, pemilihan kedua adalah K. Kemudian mungkin kamu ada TU, teruskan dengan TN, dan lengkapkanlah kamu punya jadual ni. Cuma kelemahan dia adalah kamu tak boleh meninggalkan kamu punya jawapan ruang sampel di dalam bentuk jadual. Kamu perlu tulis semula dalam bentuk S sama dengan, kemudian ada buka kurungan dekat sini, curly bracket dekat sini, dan ada tutup kurungan curly bracket.
Dan cara penulisan juga seharusnya betul. Janganlah kamu tulis TE tanpa koma di tengah-tengah ni. Salah. TE nanti maksud dia lain berbanding T, E. So itu tata cara penulisan ruang sampel lah. Di samping S sama dengan buka kurungan, tutup kurungan. So dia seharusnya ditulis TE dengan di dalam keadaan kurungan, dan di dalam kurungan itu seharusnya ada simbol koma, dan di luar kurungan juga perlu ada simbol koma sebagai pemisah di antara kesudahan yang pertama dan juga kesudahan yang kedua. So koma yang warna merah ini wajib lah. Dan untuk yang dalam ni bukan tidak wajib, tetapi dia perlu ditulis dengan cara macam tu. So seharusnya inilah markah penuh ruang sampel kamu yang kebiasaannya adalah bernilai 2 markah. Tertinggal satu ruang sampel, seharusnya kamu akan hilang terus 2 markah. Dia macam itulah, senang cerita cikgu bagi tahu yang tu sebagai langkah berjaga-jaga untuk kamu elakkan daripada buat macam tu. Okey, so TE, so TK, TU yang kita dapat dekat sini lah. So kena tulis dalam bentuk ruang sampel. Jangan dibiarkan jawapan ruang sampel kamu di dalam bentuk jadual kerana boleh juga dikira sebagai hilang markah. Dan ataupun yang terakhir, tadi kamu dah tengok kaedah jadual. Dan yang terakhir mungkin kamu nak guna gambar rajah pokok. Yang ini yang cikgu biasa guna, yang pada cikgu lebih senang kita nak tengok. Okay, gambar rajah pokok bermaksud dia akan nampak cabang-cabang lah. Okay, so pemilihan yang pertama tadi adalah 5 kepingkat TEKUN, pemilihan yang pertama. So kamu akan buat pemilihan kedua. Pemilihan kedua kamu akan menjadi 4 kepingkat sahaja. Okay, sepatutnya macam itulah sebab kamu dah ada T, kamu dah cabut T, so kamu seharusnya tak boleh masukkan semula T sebab arahan dia adalah tanpa pemulangan. Okay, seperti mana di contoh 1 muka surat 245 dekat situ. So pemilihan kedua kamu dah berkurang 1 kad, so dia akan jadi 4 kepingkat sahaja. Okay, so gambar rajah pokok macam mana nak dilukis, so inilah dia. Kamu dapat TE yang pertama, kesudahan yang pertama, kemudian TK, kemudian TU, kemudian TN. Habis dengan huruf T. Seharusnya tidak ada TT. Tidak mungkin akan ada TT kerana dia adalah tanpa pemulangan. Dan habis untuk huruf T, kita teruskan dengan huruf E. So kamu akan ada ET, takkan ada lagi EE, EE takkan ada. So EK, kemudian EU, kemudian EN. Habis. Dan proses itu akan berulang untuk K, so KT, KE, KU, KN, so U, UT, UE, UK, UN, dan juga N, NT, NE, NK, dan juga NU. So kamu akan ada macam tu. Dan ruang sampel seharusnya samalah. Okey, so cikgu lebih suka menggunakan gambar rajah pokok kerana lebih senang kita nak tengok. Tapi tak boleh juga ditinggalkan jawapan macam ni. Seharusnya perlu ditulis ruang sampel kamu dalam tata cara penulisan yang sebenar. Okey, so inilah 5 kepingkat sebab pemilihan pertama kamu ada 5 kepingkat. Pemilihan kedua kamu ada 4 kepingkat sahaja kerana dia adalah tanpa pemulangan. Bermaksud kamu tak kembalikan semula cabutan kad yang pertama sebelum membuat cabutan yang kedua. So dia macam tu. Sebab itulah kamu ada 5 darab 4 iaitu 20 ruang sampel. Okey, cikgu ada satu lagi soalan. Adakah TE sama dengan ET? So ada yang nak jawab, adakah tata cara penulisan TE, kesudahan TE kamu sama dengan ET? Kenapa cikgu cakap itu? Sebab kamu ada TE dekat sini dan kamu ada ET dekat sini. So adakah ianya, cikgu dah pelajar. So adakah ianya sama ataupun sesuatu yang berlainan? So ada yang nak cuba jawab. Cikgu menanti dekat sini. Mungkin murid Jahis ada yang nak cuba. Bila lagi nak tunjuk kamu pandai, janganlah takut. Setakat ni belum ada rekod cikgu telan orang. Okey, belum ada lagi. Okey, tak terfikir pun. So ada apa, macam mana TE sama ke dengan ET? Ada yang nak cuba jawab? Tak nak cikgu panggil nama. Nanti kan terus dia punya mic rosak nanti. So ada yang nak cuba? Tak ada?
Kan cikgu panggil anak cikgu lah, so anak cikgu yang jawab kan. Ada nak cuba? Adakah jawapan tak tahu? Okey. Kalau ikutkan lah. Sebab ni kelas kita masanya bergerak. So kalau ikutkan TE dan juga ET, adakah ianya sama berbanding dengan macam 1B dengan B1 tadi? Kalau ikutkan TE dengan mungkin lain sebab dia kumpulan lain. Okey, bagus. Terima kasih kepada Adriana. Okey, so TE dan juga ET mungkin lain, kalau ikutkan betul lah tu. Seharusnya TE dengan ET, dia adalah sesuatu yang berlainan. Kalau kamu perasan tadi, kamu punya dadu dan juga shilling, dia dilambung secara serentak. Shilling kamu tadi dilambung secara serentak. So untuk pemilihan kad tekun ini, dia dilakukan satu per satu, satu demi satu. Okay? Dia bukan dilakukan secara serentak. So apabila dia adalah peristiwa yang berlaku secara serentak, dia punya tata cara penulisan kesudahan dekat dalam ni 1B ataupun B1, dia adalah benda yang sama. Kalau dia dilakukan secara satu per satu, satu demi satu, bermaksud kamu ada pemilihan yang pertama, peraturan yang pertama, kamu akan dapat T. Kemudian peraturan ataupun pemilihan yang kedua, mungkin kamu dapat E. So itu adalah kesudahan yang pertama yang kamu dapat. Okey, kesudahan yang mula-mula kamu dapat. Dia akan berbeza dengan E, T. Kenapa dia berbeza? Sebab E kamu ini, dia adalah pemilihan pertama. So T kamu dekat kedua ni adalah pemilihan kedua. So yang T dekat atas ni, ini pemilihan pertama T. Yang ini pemilihan pertama adalah E. So dia macam tu. So pemilihan pertama T, yang ini pemilihan pertama adalah E. So benda yang tidak sama sebenarnya. Okay? Sebab dia dah dilakukan secara satu demi satu. Bermaksud dia cabut yang pertama dapat T, yang ni dia cabut yang pertama dapat E. So TE dan juga ET adalah benda yang berbeza. Okay, cikgu harap kamu clear untuk cara penulisan ruang sampel kerana kamu sendiri akan tentukan daripada kefahaman kamu sendiri peristiwa yang bergabung ini berlaku secara serentak ataupun secara satu per satu. Kalau serentak, cara penulisan ruang sampel dia lain. Kalau satu per satu, cara penulisan ruang sampel dia lain. Okay? So mungkin takut nanti kan dari pertikaman lidah pula. Kamu peristiwa serentak 1B, ada murid dia tulis B1, so kamu bergaduh. Sedangkan benda tu serentak 1B ataupun B1 adalah benda yang sama. So untuk yang ni peristiwa satu demi satu, TE berbeza dengan ET. So cikgu harap panjang lebar penjelasan cikgu itu jelaslah. Okay? Jelaslah untuk kamu. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.